Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Amma ba'd. Alhamdulillah walhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengizinkan kita pada hari ini kita teruskan lagi perkongsian kita, sembang santai kita podcast Aku Islam dan Ramadan bersama dengan tetamu kita. Kita tengok nak panggil dia apa? Nak start ke tak? Itu Syahir Mujabak. Ahlan wa sahlan. Boleh ni perkenalkan diri sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Nama Syahir lah. Biasa orang panggil Syahir je. Sekarang ni menetap di Kepung, bekerja di Kuala Lumpur. Okey. Itulah sikit sebanyak. Boleh kongsi sikit ni latar belakang. Latar belakang, sekarang ni bertugas sebagai memegang jawatan sebagai pengurusi asatizah Ikram Kuala Lumpur. Okey. Dan masa yang sama timbalan ketua kepada Ikram Muda Kuala Lumpur. Okey. Dulu pendidikan degree dalam Islamic Living Knowledge, fiqh usul fiqh di UIA lah, Universiti Islam Antarabangsa. Kemudian sambung pengajian dalam bidang kehakiman syariah, lepasan ijazah lah. Kerja berkait tak dengan kalau kerja tak berkait langsung lah. Bidang kerja sekarang memang tak berkait langsung. Kerja sebagai internal auditor di salah sebuah syarikat terkemuka dalam bidang retail sport. Okey. Ini yang soalan pertama lah. Kalau kita tengok dalam masyarakat Malaysia ni ataupun dalam majoriti Muslim di Malaysia ni, kebanyakannya lahir-lahir dia memang Islam. Dan dia nampak Islam ni satu benda yang ritual. Kalau Islam tu maksudnya rupiah. Kalau Islam tu maksudnya solat. Kalau Islam tu maksudnya puasa. Bahkan sekarang ini kita dalam bulan Ramadan pun dia nampak bulan Ramadan ni bulan puasa. Puasa lah, itu yang dia nampak. Tapi kalau Ustaz ke saudara Syahid? Boleh saudara Syahid. Nampak sejak pada bila yang mula sedar yang sebenarnya Islam ni dia bukan semata-mata pada ritual tu. Mula pada bila? Kalau ikutkan lepas masuk UIA lah. Okey. Sebab UIA ni dia bawa satu paradigma yang lebih luas berkenaan dengan Islam ni. Kalau dulu kita nampak Islam ni mesti terhad pada perkara-perkara yang ritual, tidak melibatkan berkenaan dengan spiritual journey, tak melibatkan tentang community dan sebagainya. Tapi bila masuk UIA ni dia dedahkan kita pada perbandingan agama, kemudian bagaimana rencam manusia, bagaimana perjalanan sebelum berlakunya tasyrik ataupun pensyariatan tu sendiri, yang mana sebenarnya Islam tu hanya memenuhi apa yang sebenarnya telah tersedia secara fitrah dalam diri manusia itu sendiri. Cuma untuk memandu dan untuk menguruskan sedikit sebanyak cara berfikir manusia yang telah pun tersedia ada dalam fitrah kita, yang orang kata secara automatik lah datang one set bila kita lahir ke muka bumi ni. Kemudian untuk kita penuhi sisi manusiawi dan sisi sebagai hamba, iaitu untuk mengabdikan diri kepada Allah Ta'ala. Okey. Yang maksudnya pengetahuan mengenai kesyumulan ataupun keluasan ruang lingkup pandang Islam ni, ini dapat secara tidak langsung sebab belajar kat UIA ke memang, atau dapat daripada subjek dalam UIA ke, ataupun ada pensyarah ke yang menjadi aspirasi semasa di UIA tu, atau macam mana? Secara manhaj dan juga secara suasana. Jadi manhaj tu maknanya kata perkara yang telah diprogramkan dalam pendidikan UIA itu sendirilah. Jadi dia punya silibus dia, cara dia mengembangkan kita punya ufuk pemikiran kita terhadap fiqh dan sebagainya itu sendiri memang dapat daripada silibus ataupun mata pelajaran dekat dalam UIA. Tapi suasana UIA itu sendiri bercampur dengan pelbagai bangsa, bercampur dengan pelbagai ragam manusia dan sebagainya, itu daripada seluruh dunia, dan itu membuatkan kita lebih terbuka lah untuk bukan sahaja menerima dari sudut kepelbagaian mazhab fiqh itu sendiri, tapi perangai manusia dan paradigma lah. Maksudnya daripada dulu mungkin dekat sekolah kita faham, mungkin kita belajar PQS, Quran Sunnah, PSI, Syariah Islamiah, perkara-perkara yang sangat terhad dalam ruang lingkup kehidupan kita di rumah, keluar rumah, dekat sekolah, balik sekolah, kan. Tapi di UIA ni kita belajar tentang fiqh watan, bagaimana membangunkan negara, membantu komuniti-komuniti yang susah dan sebagainya. Daripada situ kita belajar dan kita serap untuk menjadi darah daging kita dalam kita meningkatkan kefahaman kita berkenaan dengan Islam. Sebelum masuk UIA dulu macam mana
pemahaman sekarang tu kan. Dulu sekolah mana sebelum Dulu kat Kuantan lah kan. Kat Kuantan ni biasalah majoriti Melayu. Jadi kawan-kawan pun banyak Melayu je kan. Jadi bila kita pergi sekolah, balik sekolah tu mostly tapi memang ambil subjek diniah semua ada lah. semua diniah, yang maksud kata silibus daripada Mesir tu semua 12 subjek biasanya, tauhid, akidah apa semua tu masuk sekali. Dan campur 2 plus 12 subjek KPM, 12 subjek Mesir. Dari segi bulan Ramadan sebelum masuk UAE dan juga dalam UAE, apa beza dia? Jauh lah beza. Sangatlah jauh beza kan. Sampai sekarang pun kalau nak cari suasana yang jauh beza tu mesti kembali semula ke UAE. Sampai tahap tu lah. Ataupun kita pergi singgah ke embassy apa Saudi kan. Itu yang lain sikit lah. Kita rasa di suasana itu lain. Tapi kalau di luar daripada dua tempat ni, biasanya kita akan rasa biasa sajalah suasana Malaysia lah. Tapi perbezaan yang paling utamanya bagaimana bekerjanya manusia untuk melakukan ibadah itu. Semangat untuk bekerjanya melakukan ibadah tu. Bagaimana orang bekerja untuk sponsor iftar, bagaimana orang bekerja untuk sediakan makanan dekat atas lantai, bagaimana orang tidak banyak bercakap ataupun berkomunikasi dalam tarawih, di antara tarawih itu memang fokus sepenuhnya untuk solat. Dan daripada selesai tarawih hingga ke itu belum masuk lagi 10 malam terakhir kan, yang iktikaf. Daripada selesai tarawih sampailah ke subuhnya tu memang sepanjang-panjang malam itu dipenuhi dengan bacaan Al-Quran dan sebagainya. Itu memang jauh beza. Sebelum masuk UAE tak pernah tengok keadaan tu? Suasana tu memang tak ada lah. Kalau di Kuantan, Pahang tu sendiri memang tak ada. Kalau pada waktu dan ketika tu lah, zaman 90-an kan, zaman 2000 tu memang tak ada. Di tempat-tempat lain pun kalau kita pergi pun memang tak ada lah. Kalau pengalaman ataupun background keluarga pula macam mana dalam menghidupkan makan? Kalau keluarga sendiri memang dah ada basic agama ataupun asas agama yang boleh katakan kuat lah, sebab ayah sendiri memang ustaz. Cuma memang kesederhanaan tu telah pun diterapkan daripada kecil lah. Maksudnya buka puasa ni tak pergi bazar, memang masak sendiri, makan tu sikit, terus solat maghrib, lepas tu terus keluar pergi tarawih. So perkara yang macam tu mungkin sudah tertanam daripada kecil lah. Berbanding orang lain mungkin suka pergi buffet kan. Kalau kita duduk kat KL ni macam-macam kan, promosi, buffet dan sebagainya. Padahal perut kita sebenarnya tak bersedia pun untuk consume sebanyak itu. Sebab kita puasa ni memang nak sikit je, kemudian kita nak teruskan ibadah. Kemudian mungkin kalau ada selera lagi, mungkin moreh dan sebagainya. Kalau boleh dapat secara ringkas, siapa Syahir hari ni, dia dibentuk oleh apa? Susah nak jawab tu kan. Tapi sebenarnya boleh kita pecah pada 3 aspek lah. Satu, pembacaan kita. Apa yang kita baca tu membentuklah jati diri kita, pemikiran kita, tindakan kita. Itu yang paling penting. Sebab itulah apa-apa hal pun dalam dunia ni memang kita perlukan kepada ilmu terlebih dahulu sebelum kita melakukan perkara tersebut. Kalau tidak, kita mungkin katakanlah di Kuala Lumpur ni macam-macam macam-macam relung untuk kita cari rezeki kan, yang halal, yang haram dan sebagainya. Tapi kalau kita tak dipandukan dengan ilmu, mungkin kita akan terjerumus pada perkara yang haram. Itu yang pertama. Yang kedua, pergaulan lah. Pergaulan kita tu mesti luas dan bersedia untuk menerima pelbagai pendapat. Jangan kita rasa dalam usia kita yang mungkin 20, 30, 40, atau 50 pun terbuka untuk ditegur dan untuk bertukar pendapat. Kalau kita tak bersedia untuk perkara tersebut, mungkin kita hanya akan stagnan ataupun platu dalam kita punya gerak membangunkan diri kita lah, dan juga akal kita. Dan yang ketiga, kerjaya. Kerjaya ni ataupun tak semestinya makan gaji lah mungkin boleh jadi bisnes dan sebagainya. Cubalah untuk bertukar-tukar bidang dalam masa tempoh mungkin 5 ke 10 tahun. Jangan lebih daripada 10 tahun lah. Kalau kita terlalu lama dalam satu bidang tu, mungkin kita akan mempunyai pemikiran yang sedikit jumut lah. Cara kita melihat satu isu atau satu perkara. Macam saya sendiri, mungkin daripada background syariah pergi kepada audit tu, dalam apa-apa keputusan ataupun pendapat syariah saya sentiasa akan melihat kepada empirical ataupun figuratif, melihat kepada kuantiti, melihat kepada percentage dan sebagainya sebelum kita mengeluarkan satu pendapat syariah tu. Jadi penting untuk kita lompat bidang dan mempunyai kepelbagaian lah dalam kita punya kerjaya ataupun kita punya cara kita nak meneruskan kehidupan. 3 poin ni yang menarik tu, nombor 3 tu bila kata tukar kerjaya, maksudnya tukar kerjaya yang bidang pun kalau boleh
bidang pun yang berbeza. Okay. Kan. Sebab kadang ni kalau kita tengok asatizah, kalau dia bagi pendapat-pendapat syariah, dia akan sentiasa selesa lah dalam kepompong dia. Betul. Circle dia. Dalam circle dia kan. Jadi mungkin pendapat dia tu mungkin dipengaruhi oleh audien dia, kan, nak jaga hati audien dan sebagainya. Tapi orang yang sentiasa lompat bidang ni, dia lebih merdeka dalam memberikan pendapat dia. Tapi sebenarnya memang macam tu, manusia ni sebenarnya lagi ramai yang bukan bidang agama sebenarnya. Alhamdulillah. Ini satu soalan yang rasanya semua orang dapat lah benda ni. Bila tengok kerja sekarang ni dengan latar belakang, dengan pengalaman semua tu, macam mana Saudara Syahir mengadaptasi ataupun mengimbangkan antara pengetahuan yang ada dengan masa yang kita boleh gunakan untuk masa yang boleh digunakan untuk amalkan benda yang kita tahu tu. Okay. So zaman orang kata ledakan maklumat lah. Sebenarnya ledakan maklumat ni daripada kita dah boleh ada search engine tu kan. Seperti sekarang ni bila ada AI, dia lagi algoritma dia lagi tersusun untuk tackle kita punya kehendak ataupun apa yang kita nak tanya dalam dunia maklumat ni. Cuma too many information tu akan menghilangkan fokus kita lah. Cuma apa yang kita boleh buat adalah untuk kita tahu bahawa journey kita ni panjang dan kita hanya mungkin perlu fokus 1-2 perkara saja sehingga selesai, kemudian baru kita lompat ke bidang ataupun perkara yang lain lah. Jadi benda tu sentiasa kita kena terapkan dalam diri kita, tak boleh untuk kita pukal masuk semua dan kita nak establish semua sekali. Cuba untuk berdikit-dikit, fokus terlebih dahulu. Mungkin Ramadan lepas dah clear pasal fitness kan, kita dah cakap pasal fitness dan sebagainya kan. Mungkin Ramadan tahun ni kita fokus berkenaan dengan financial kita ke, ataupun berkenaan dengan cara kita memberi kepada orang lain dan sebagainya. Mungkin kena ada tema-tema dia lah. Setiap Ramadan tu sentiasa kena ada tema-tema yang berbeza untuk kita fokuskan perkara-perkara yang berbeza dan kita selesaikan satu perkara at a time lah. Tidak boleh semua sekali kita selesaikan. Kalau tengok tadi jawatan yang disebutkan tadi, sekarang ni ada tambahan, kalau tahun lepas tak ada, iaitu timbalan pengerusi Ikram Muda, timbalan ketua Ikram timbalan ketua Muda, timbalan ketua Ikram Muda KL Kuala Lumpur. Macam mana, kenapa masih lagi menerima tanggungjawab? Kalau ikut kan agak banyak juga lah dengan kerja kan, dengan sebelum ni ada asatizah. Kenapa masih lagi menerima tanggungjawab yang kalau kita ikut biasanya umur dalam 30-an ni, dia punya motivasi untuk menerima suatu tanggungjawab tu biasanya adalah kewangan, kewangan, gaji ataupun imbuhan sebab nak kena menanggung anak-anak, biasanya baru nak mula keluarga ni. Tapi kenapa masih lagi menerima jawatan yang ataupun tanggungjawab yang agak besar juga tu? Saya fikir saya lah secara personal kan, untuk melihat ke depan sehingga umur 50 ke 60 tahun. Pada waktu dan ketika itu mungkin kita tak banyak masalah kewangan. Mungkin kewangan kita dah stable dan sebagainya. Pada waktu dan ketika itu kita akan mencari-cari sahabat-sahabat yang kita aktif pada waktu muda dahulu. Jadi kalau pada waktu muda ni pun kita dah tak intact, tak berhubungan dengan mereka, jangan kita harapkan pada waktu tua nanti kita akan dapat kontak ataupun berhubungan dengan suasana dan semangat yang sama lah. Jadi sebenarnya itulah bekal saya secara peribadi untuk bawa ke julat umur 50 ke 60 tahun itu, kerana saya melihat ramai warga emas yang ada sekarang ni dia tidak mampu untuk bergerak aktif, maksudnya dari sudut fizikal dan secara komunitinya terlantar dekat rumah dan sebagainya kerana tidak mempunyai usia muda yang aktif. Aktif kat sini secara fizikal dan juga secara komuniti. Kalau dia daripada muda lagi tak bercampur dengan orang, tak pergi masjid, tak pergi surau, tak membantu, tak buat kerja-kerja kebajikan dan sebagainya, maka pada waktu usia tua nanti dia akan lebih berpotensi untuk terlantar dekat rumah saja. Mungkin ataupun paling-paling kurang pun mungkin dia buat berkebun je lah kan. Tapi orang mungkin tak suka bergaul dengan dia sebagainya. Jadi bekal saya itulah yang membuatkan saya, motivasi saya. Dan kita yakin bahawa rezeki ni memang dah ditetapkan oleh Allah. Maksudnya kalau ada perkara yang kita perlu cari dari sudut kosnya, memenuhi dan membayarnya,
itu bagi saya kita sudah selesaikan pada waktu siang hari lah, iaitu pukul 8 jam yang kita cari rezeki tersebut. Tapi lebih daripada itu adalah untuk kita memberi semula kepada komuniti. Alhamdulillah. Kalau ini satu soalan yang mungkin agak unik sikit, khusus untuk saudara Syahid. Bila dengar latar belakang pendidikan ni, balik semula-mula mula-mula di sekolah ada pengajian agama, lepas tu masuk ke universiti, mula-mula pun ambil usul fiqh dan usul fiqh. Tapi akhirnya dari segi penampilan, kalau sekali orang pandang, terutamanya kalau kita punya siri yang sebelum ni kita akan nampak lah ustaz dia punya sirinya. Tapi yang saudara Syahid sendiri tidak memilih untuk menampilkan diri sebagai agamawan yang tradisional macam di Malaysia yang biasa masyarakat faham macam tu. Tu kenapa? Rasanya sekarang ni kalau dalam konten-konten yang dipelbagai lah, Instagram ataupun TikTok, Facebook dan sebagainya, saya nampak ramai dah yang asatizah yang tak berkopiah, yang bersahaja, tapi lagi engage ataupun lagi intact dengan masyarakat. Saya fikir bukan saya ni bukan spesies yang terancam lah sekarang, dah ramai, makin ramai. Dan perkara tersebut saya tak tahu nak letakkan sama ada positif ataupun negatif. Tapi ini berbalik semula kepada karakter ataupun jati diri masing-masing lah. Mungkin yang berkopiah, berjubah dan sebagainya ni mungkin memang dia selesa dengan keadaan tersebut, ataupun dia memang pemikiran dia ataupun hala tuju, reference dia lebih ke arah Timur Tengah. Tapi saya sendiri banyak reference saya lebih ke arah Timur ataupun di Barat itu sendiri. Jadi kita tengok kalau pemikiran kalau di belah-belah barat ni dan juga di belah-belah timur ni, cara dia menyampaikan Islam tu lebih santai, lebih bersahaja lah. Jadi saya fikir dia bukanlah satu perkara yang mesti digazetkan dalam diri kita ataupun secara nasionalnya, okey ustaz kena pakai macam ni dan sebagainya. Dan bukan juga saya memilih image tersebut disebabkan tamparan ataupun perkara-perkara yang berlaku lately ni, kebelakangan ni, berkenaan dengan orang yang selalu bersebar ni, scammer dan sebagainya. Bukan juga untuk mengelakkan image tersebut kan. Sebab bagi saya image ni adalah perkara yang di luaran kan. Jadi dia adalah personal preference masing-masing kan. Ada orang dia selesa ada perkara dekat atas kepala dia. Saya bukan masalah kopiah saja. Topi pun saya tak selesa. Jadi orang kata kalau topi selesa, kopiah tak selesa, mungkin dia kontradik kat situ kan. Tapi saya memang apa-apa kat atas kepala memang saya tak selesa. Jadi bagi saya personally memang personal preference lah, bukan disebabkan nak elakkan image dan sebagainya. Tapi yang lebih penting dan mustahak tu mungkin orang-orang ataupun asatizah yang lebih bersahaja penampilan ni mungkin lebih mudah didekati lah oleh masyarakat untuk dia menyatakan kegusaran ataupun ketidakpastian dia berkenaan dengan Islam dan juga syarak. Cuma biasanya yang buat konten, kalau kata walaupun dia tak berkopiah betul, itu waktu konten. Di luar nampak di luar konten dia macam ustaz juga. Mungkin tengah setengah-setengah tu nampak macam terlalu apa, try hard pun ada. Try hard sangat. Tapi tak apalah, cubaan dia yang bagus lah. Dia ada vice versa kan. Ada yang dekat on camera dia pakai kopiah, kat luar tak pakai kopiah. Ada yang dekat on camera tak pakai kopiah, kat luar dia pakai kopiah pula kan. Jadi mungkin dah terlalu famous. Jadi kat luar tu dia nak kena ada image lain lah. Macam saya ni tak famous sangat. Okey lah, maintain. Okey, ini soalan berkaitan dengan Ramadan. Bagaimana saudara Syahid nampak bulan Ramadan ni bagi peribadi lah, bulan Ramadan ni sebagai apa? Bulan Ramadan walau apa pun tema yang kita pilih, dia tetaplah keutamaannya adalah pada ibadah lah. Sebab generasi ke generasi daripada zaman Nabi SAW lagi, ulama yang ada di sepanjang generasi sehingga kita ke hari ini memang mengutamakan ibadah fardiyah itu sendirilah, tanpa mengabaikan ibadah-ibadah yang lain lah. Cuma dari sudut kita adalah berkenaan dengan spiritual journey. Mana-mana Ramadan pun kita bertemu sentiasa untuk target membaiki segala kecederaan dalam kita punya roh kita. Ramai orang yang bila baca kan Allahumma ishfi shifaan la yughadir saqaman kan, doa ni
Ramai orang baca bila dia tercedera secara fizikal kan. Luka, luaran dan sebagainya. Tapi sebenarnya dalam hati dia, dalam roh dia, kecederaan yang ada dalam psikologi dia tu, sebenarnya doa ini pun terpakai untuk diri dia. Dan Ramadan ni memberikan kita sisi kekuatan rohani lah. Mungkin selama ni kita panas suaran, mungkin selama ni kita kurang tolerance, mungkin selama ni kita hasad dengki, mungkin selama ni kita rasa nak bersaing dalam keadaan nak menjatuhkan dan sebagainya. Semua itu perlu dibaki dalam jenis kita dalam Ramadan ini. Kita lihat orang susah, kita lihat orang yang lebih susah daripada kita. Kita lihat macam-macam isu rumah tangga yang terjadi pada orang lain dan sebagainya. Kita merefleksi diri, kita menahan diri daripada typing ni dekat media sosial dan sebagainya. Dan itu semua adalah mujahadah untuk membentuk diri kita yang baru. Dan itulah sebenarnya bagi saya fokus Ramadan dalam apa keadaan kita sekalipun, dalam jawatan apa kita sekalipun, walaupun kita sebagai Perdana Menteri sekalipun, sibuk macam mana pun, Ramadan ini adalah bulan yang Allah tetapkan untuk diri kita sendiri, reflect diri kita, baiki diri kita, tingkatkan ibadah dan kurangkan perkara-perkara yang lara ataupun perkara-perkara yang tak bermanfaat. Okey. Ini memang satu sisi pandang yang agak menarik. Kalau sebelum ni kebanyakan orang nampak Ramadan, ada yang kata khususlah spesifik dalam Quran, ada yang kata Ramadan ni bulan kebajikan macam-macam. Tapi ini satu yang menarik juga, iaitu sisi dalaman ni ataupun spiritual kita, membaiki spirit kita. Ini yang terakhir, kalau boleh bagi apalah kata-kata ataupun ayat Quran ataupun hadis yang menjadi selalu menjadi penguat aspirasi bila ada apa-apa berlaku dalam diri sendiri. Yang paling dekat ayat Quran, wala taziru waziratun wizra ukhra. Kita ni hidup, bila kita makin meningkat usia, kita sentiasa hidup dalam expectation manusia lah. Ada orang expect kita nak jadi ni, ada orang expect kita nak jadi ni dan sebagainya. Dan sehingga kita merasakan bahawa setiap tindakan yang kita lakukan tu sentiasa tidak memenuhi kehendak orang. Tapi dalam ayat ni disebut apa-apa sahaja dosa yang sebenarnya berlaku sebenarnya tidak ditanggung oleh yang orang lain buat, tidak ditanggung oleh kita. Jadi penting untuk kita pegang perkara ni, sebab dalam usaha kita mengubah diri kita, sebenarnya kita membawa circle kita untuk berubah bersama. Tapi bila dalam circle kita tu gagal untuk berubah bersama-sama dengan kita dalam journey tersebut, kita akan menyalahkan diri kita dan kita akan rasa berdosa. Sedangkan Allah bagi motivasi dalam ayat ini, apa yang kita usahakan itu adalah apa yang akan dinilai oleh Allah Jalla wa'ala kelak. Dan kita tidak menanggung dosa orang lain. Baik dosa generasi sebelum, baik dosa generasi yang akan datang. Kita buat sehabis baik apa yang kita ada dalam jangka hayat yang kita ada sekarang ini. Tak kisahlah apa orang nak cakap sekalipun. Saya tengok macam-macam lah cerita yang viral kebelakangan ni. Kita cenderung untuk menghukum lah, judge dia dan sebagainya. Tapi kalau dia betul-betul menghayati fokus dan juga purpose of the Ramadan itu sendiri, tujuan Allah buat Ramadan itu, dia akan duduk diam dan dia akan perbaiki diri sendiri dan dia cuba untuk bawa orang lain juga berubah bersama. Dan saya tengok ramai individu yang dekat dalam konten ni masa bulan Ramadan ni, dia dah tone down sikit kan. Yang jenis buat konten proper kan, yang jenis dia buat konten yang lebih-lebih tu dah kurang sikit bulan Ramadan ni, sebab nak fokus pada diri sendiri dan sebagainya. Dan kalau kita pegang begitu, insya-Allah kita akan buat sehabis baiklah apa yang kita ada ni. Okey, insya-Allah. Terima kasih banyak. Jadi itulah kita punya sembang santai kita hari ni. Tak lama sangat, kita santai-santai je. Mudah-mudahanlah kita keluar daripada bulan Ramadan ni, kita terus istiqamah dengan usaha kita dalam bulan Ramadan, ibadah kita dalam bulan Ramadan. Dan yang paling penting, Allah SWT terimalah semua yang kita usahakan, insya-Allah. Terima kasih sekali lagi daripada saya dan juga Ikram Siwansa. Minta maaf kalau ada kekurangan, kesilapan teknikal daripada pihak saya sendiri ataupun Ikram Siwansa. InsyaAllah kalau ada sembang-sembang santai yang lebih santai daripada sekarang, kita bawakan lagi, InsyaAllah. Dan kita tangguhkan dulu dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan. Terima kasih banyak.
Saya tangguhkan dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.